Dan mereka syara, shin ra alif, tapi kerana mereka maka pakai waw, jadi waw tu maknanya mereka. Wa syarau, mereka menjualnya. Semua masalah sikit tuan ya, nanti ada problem lah sikit dalam pentafsiran. Syara ni boleh menjual, boleh membeli. Jadi mereka, kita ikut terjemahan dulu, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Nabi Yusuf lah ni kan, cerita Nabi Yusuf dah diambil dari telaga tu oleh yang nak ambil air tu. Dia tengok ada budak kecil, budak bergantung di baldi dia, lalu dia sembunyikan supaya dia boleh jual budak ni. Ya. Jadi wasyaruhu, mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Darahima ma'dudatin, beberapa dirham yang terbilang, yang dapat dikira dengan jari. Ini sikit pun lah, ya, bukan tak sesuai dengan harga seorang hamba. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka bukanlah orang yang tertarik hatinya. Zahid tu maknanya orang yang zuhud lah, tak suka sangat, ya, zuhud dengan dunia, ya, tidak berkeinginan sangat dengan dunia ni. Jadi kalau zahid di sini zahada, asal fi'il madinya zahada, tambah alif selepas huruf pertama tu zahid, orangnya, ini orangnya. Jadi kalau jalasa duduk, kalau jalis orang yang duduk. Jadi zahid orang yang zuhud. Jadi mereka tak begitu berkeinginan dengan budak ni. Jadi jual macam tu je lah. Okey, tafsiran dia, dalam perjalanan nak pergi Mesir ni kan, jemaah apa ni tadi, rombongan musafir ni tadi nak pergi Mesir. Jadi dalam perjalanan para penemu Yusuf yang menjumpai Yusuf dalam telaga tadi tu berfikir panjang tentang anak yang mereka temukan tu, ya. Banyak ketakutan, kekhawatiran mereka yang muncul dalam hati mereka. Boleh jadi mereka tak nampak keistimewaan Yusuf ni. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala lah tu, ya. Mereka tak begitu nampak Yusuf ni siapa sebenarnya. Budak baik ke, budak soleh ke. Jadi kenabian tu tak nampak di situ. Atau boleh jadi juga mereka tertanya-tanya, takut pun ada juga. Ini kalau ialah budak dapat nama dia, takut mungkin mak bapak dia cari-cari atau tuan dia tercari-cari. Jadi bila sampai di Mesir tu, mereka bawalah ke pasar, ya, pasar jual apa, jual barang-barang, masuklah jual budak pun. Dan jumpalah pembeli. Bila terjadi sudah tawar-menawar, dan akhirnya mereka menjualnya dengan harga yang murah. Macam itulah cerita panjang, jual lah. Iaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari. Dan mereka bukanlah orang yang tertarik hatinya kepada Yusuf ni. Mereka menjualnya dengan harga murah. Ya. Macam tu tadilah, dia ketakutan. Ya. Orang tak betul lah, tak apa namanya, tak dalam keadaan yang sebenarnya nak menjual. Sebab benda ni budak dapat kan, jadi ketakutan lah. Atau ada tafsir satu lagi, yang zahid ni bukan orang tu, yang pembeli. Boleh jadi juga pembeli tengok harga kita kalau jual beli, kalau bersemangat sangat nak beli, tukang jual tu dia mahal kan harga sikit kan. Jadi cara dia supaya tukang jual tu tidak
naikkan harga, kita pun buat-buat dek je. Macam nak tak nak je. Macam tak suka je sama barang. Saya tak nak kan ni. Kalau dapat RM2 okey lah. Kalau harga dia RM10. Itu cara-cara orang nak membeli. Tak nak lah, mahal pun lah. RM2 boleh lah. Macam tu. Harga boleh jatuh. Apalagi tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang turis banyak ni kan, memang dia main harga. Jadi cara dia macam tu lah. Supaya nampak harga yang betul tu. Daripada RM10 mungkin turun jadi RM4. Itu kadang ada kawan pergi ke luar negara kan, jalan-jalan, cara dia macam tu. Jadi kemungkinan zahid ni adalah orang yang membeli tu. Okey. Ada tafsiran lain. Wasyarauhu, mereka membelinya, menjualnya. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit sangat. Ada mengatakan wow yang pertama tu, mereka tu, kebanyakan ulama mengatakan orang yang apa tu lah, orang yang mendapat tu lah. Tapi ada juga pendapat termasuk Ibnu Katsir menguatkan pendapat bahawa mereka yang menjual tu adalah saudara-saudaranya. Bila dah dapat pada orang yang cari air tu kan, bawa naik dia telaga tu. Setengah kata mereka saudara-saudara ni menunggu di situ. Dia tengok apa yang terjadi sama adik dia. Setengah riwayat lagi mereka balik, yang dengan baju yang berdarah tu kan. Kemudian mereka datang balik. Mereka datang balik lalu, ini hamba kami. Dia minta, ini hamba kami lagi. Lepas tu dia jual sama tukang cari air tadi. Ada yang kata pula dalam tafsir tu, mereka datang balik, tengok tak ada dah adik. Jadi tengok ada bekas-bekas orang apa ni, kesan daripada orang berjalan, dia kejar. Sampai jumpa, mereka cakaplah, ini hamba kami lari, jadi kami nak jual lah ni. Dan mereka katakan jual dengan harga yang murah aja, sebab mereka tak suka zahid tadi tu, yang zuhud tadi tu, yang tak suka dengan hamba ni, saudaranya tu. Sebab mereka bukan nak duit pun, ya kan? Mereka sebenarnya nak buang adik itu supaya hati ayah dia, muka Nabi Yaqub ni tercurah pada mereka. Tidak asyik adik je, kejap-kejap Yusuf, kejap-kejap Yusuf. Jadi supaya muka ayahnya itu tercurah kepada mereka, kasih sayang ayah itu tercurah kepada mereka, singkirkan Yusuf ni. Jadi mereka bukannya nak sangat duit tu, maka dia jual lah. Ada kata 20 dirham. Ibnu Abbas kata, Ibnu Mas'ud kata 20 dirham. Sebab dia 10 orang kan. Bunyamin tak adalah, dia tinggal lah. 20 dirham tu maknanya bagi 2 dirham seorang. Ada yang kata 40. 40 tu banyaklah sikit kan. Jadi macam itulah maknanya, mereka tidak perlu sangat. Yang penting adiknya ni terhindar daripada mata ayah Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian ada ahli tafsir lain kata Dhahak, Zahidin ni orang yang tak ambil berat, tak suka sangat dengan Yusuf ni, sebab mereka tak tahu kenabiannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka jual dengan harga yang semurah itulah. Jadi pendek cerita, mereka juallah adik yang tadi. Jadi yang mereka menjual tu bukan orang yang apa ni tadi,
yang mendapatkan adik tadi, tapi saudara-saudara sendiri. Sehingga dia kata, ini hamba kami yang lari, kamu belilah dengan harga 20 dirham atau 40 dirham. Kemudian ikat dia. Dia nasihatkan pula, ikat dia ni, jangan dia lari lagi. Dan bila sampai Mesir besok, kalian jual lah, dia kata. Jadi itulah cerita dia, terjual dari lubang telaga tadi, jadilah hamba sahaya. Menurut tafsir Nabulsi saya baca, mereka tidak tahu hakikat bahawa budak kecil ni yang mereka jual dengan harga yang murah ni besok akan jadi Nabi. Itu di antara kelebihan Rabbani. Ya, mereka tutup mata, maka macam tu je lah, sampai takdirnya dia terjual lah. Akhirnya orang pun beli, yang beli pula orang kaya, ya kan? Mereka tak tahu ini seorang Nabi, dan mereka tak tahu ini nanti dah besar dia jadi hakim, ya, jadi orang besar untuk Mesir. Jadi mereka seakan-akan tak pedulilah benda-benda tu. Dia tak selidiki, tak nampak. Sepatutnya orang, dia kalau dia orang baik, dia akan nampak dari awal tu, nampak kerenah budak. Ini orang pintar ni. Adalah firasat kan. Ini orang pintar ni. Tengok gaya muka dia, tengok orang baik. Maka harga naiklah sikit. Tapi kerana macam tu tadi, Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala tak tunjuk benda-benda tu, ciri-ciri kehebatan Nabi Yusuf tu tak nampak. Padahal kalau diperhatikan elok-elok, dari kehandsoman Nabi Yusuf tu saja pun dah sepatutnya naik harga. Tapi macam tadilah, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, dinasihatkan oleh Nabulsi ni, kita pada budak kecil jangan anggap remeh, jangan anggap bodoh aja budak ni. Dia nasihatkan kita, betul juga. Ya, kadang-kadang budak ni besar lah besok, mungkin jadi doktor, mungkin jadi orang besar, mungkin jadi macam-macam lah. Dinasihatkan kita, bila ada budak kecil, ini biasa cikgu-cikgu lah ya, pengalaman saya lah, ya. Pelajar-pelajar kita tu mungkin nampak selekeh, nampak bodoh, nampak apa, tapi bila dia dah besar, pengalaman sendiri lah ni, murid-murid saya, ya Allah, tak perasan budak ni mainlah lekeh. Bila dah besar, ya, ada yang jadi peguam, ada yang profesor, yang kita tak sangka sama sekali. Tengok perangai kecil itu lah, yang jahat, yang penidu dalam kelas. Ada yang jadi peguam, macam-macam. Terkejut saya. Tengok di Facebook, dah jadi datuk. Kita dari dulu nak jadi datuk-datuk, tak jadi. Duit insyaAllah. Main kan. Jadi dia tiba-tiba. Jadi kita macam tu. Anak kita sendiri kadang-kadang kita jangan kecilkan dia. Jangan anggap dia kecil, sokmo-sokmo. Ya? Hormati anak-anak. Sayangi anak-anak. Anggap inilah jadi presiden besar itu. Inilah jadi jenderal. Inilah jadi hakim, jadi apa macam tu. Jadi oma-oma, ayah-ayah, ya, atuk-atuk sayangi cucu semua. Ya, cikgu-cikgu sayangi pelajar-pelajar kita. Mereka adalah pemimpin masa hadapan. Kita bentuklah. Nasihat mereka macam ni. Kau ni besok besar, jadi orang hebat. Perangai macam ni lah. Saya selalu nasihat murid-murid saya. Ya, kajak-kajak orang, patah leher, naik. Kajak orang tu gini. Jangan, dia kata. Besok kau jadi hakim tu gini. Dia kata. Apa raya kau besok?
sedang nak jatuhkan hukum kepada penjahat dalam mahkamah. Falaqa, saya ada tengok orang biasa macam tu. Ya. Dari muda dia sampai dia ke cikgu, kejap patah pinggang. 5 minit sekali patah pinggang. Sampai ke tua lah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ni kita luruskan. Saya kadang-kadang anak perempuan, saya cara berjalan saya ajar. Jalan macam tu tak lawa, saya kata, macam ni ubah. Lenggang macam ni. So, kadang-kadang saya baca-baca juga artikel-artikel orang macam mana perempuan jalan. Jadi saya ajar sama murid-murid saya supaya jalan tak macam itik balik kampung. Jadi cikgu atau mak bapak bentuk anak ni dari kecil. Sebab remaja-remaja ni dia adalah bentuk mini, bentuk mini pemimpin masa hadapan. Itulah pesan apa ni saya baca dalam tafsir Nabulsi ni. Okey juga pesan itu ya. Ialah dia pengalaman, orang tua berjalan ke mana-mana. Dia orang Syria, tapi selalu diundang ke Amerika lah, ke Eropah lah, ceramah. Jadi pengalaman tu lebih. Kemudian selesailah ayat tu ya. Jadi cerita dia dari lubang, dari telaga buta tu dijual lah dia, sampailah dia Mesir. Dijual lah dia dengan harga